Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Ashraf bin Azhar. Kami daripada kumpulan 5. Tajuk kumpulan kami ialah isu rasuah dan jenayah Kuala Putih dalam semua kalangan rakyat. Saya akan menerangkan pendahuluan dan kesimpulan di dalam tajuk ini. Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah ataupun diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Satu lagi contoh ialah negara kita telah menerima kes kehilangan barang SPRM. Dengan ini, polis di Raja Malaysia telah menerima laporan kehilangan barang kes Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM dan Kementerian Dalam Negeri KDN memberi jaminan bahawa setiap laporan polis yang diterima akan disiasat dengan telus mengikut lunas perundangan, kata menterinya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad D. Al-Firdaus bin Muhammad Irfan. Terusnya saya akan membincangkan tentang perbincangan isu rasuah dan juga jenayah Kuala Putih dalam kalangan semua golongan rakyat yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan negara dan juga rukun negara. Jenayah Kuala Putih ataupun rasuah ini dari segi falsafah adalah falsafah hedonisme, juga diartikan sebagai kepuasan rasa dan kenikmatan yang menjadi ukuran tingkah laku suatu perbuatan yang baik. Dan yang kedua, istilah hedonisme ini ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu hedon dan juga isme. Perkataan pertama berarti kesenangan atau keseronokan dan bermaksud perkataan kedua pula dijelaskan dalam Kamus Dewan sebagai akhiran asing kepercayaan gerakan politik ataupun keagamaan. Dan yang ketiga, hedonisme juga menilai kebaikan hanya berdasarkan kepada keseronokan semata-mata. Budaya hedonisme juga melahirkan manusia yang keras hati, menolak kebenaran dan sentiasa berada dalam kesesatan. Dan yang keempat, sikap tamak dalam mengumpul harta, keinginan untuk hidup mewah dan bermegah-megahan adalah antara faktor yang mempengaruhi seseorang individu tersebut terbabit dengan jenayah rasuah dan jenayah Kuala Putih. Dan yang terakhir, manusia sering tertarik dengan harta kekayaan dan juga kemewahan, terutama golongan eksekutif muda. Seterusnya, isu rasuah dan juga jenayah Kuala Putih dari segi falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK. Isu rasuah dan juga jenayah Kuala Putih dari segi falsafah pendidikan kebangsaan adalah pendidikan di Malaysia adalah berfungsi untuk memperkembangkan lagi potensi individu dan melahirkan insan yang seimbang dari segi jeri iaitu jasmani, etika, rohani dan juga intelek. Isu rasuah dan jenayah Kuala Putih ini seolah-olah telah mengingkari konsep tersebut apabila mereka sanggup mengetepikan tanggungjawab dan juga amanah mereka bagi mencapai faedah untuk dirinya sendiri. Seterusnya, isi rasuah dan jenayah Kuala Putih ini merupakan satu budaya yang tidak beretika serta akan menjadi bendung ataupun halangan bagi pelaksanaan FPN ini. Dan juga keadaan ini menjadi lagi teruk apabila seorang pemimpin yang berjawatan tinggi melakukan kesalahan tersebut turut menggalakkan budaya negatif ini berluasan dalam kalangan rakyat. Dan yang terakhir, FPN menekankan tentang sumbangan terhadap keharmonian dan juga kemakmuran bersama, tetapi perbuatan jenayah ini mengancam kemakmuran negara. Seterusnya adalah falsafah rukun negara.
Seterusnya, isu rasuah dan juga jenayah kulit putih ini dari segi falsafah hukum negara adalah seseorang yang sanggup melakukan jenayah rasuah dan jenayah kulit putih ini tidak menghayati dan juga mengamalkan ajaran agama dan didikan moral. Yang kedua, perbuatan mereka turut bertentangan dengan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mereka juga tidak mematuhi undang-undang apabila mereka tahu bahawa perkara tersebut adalah salah dari segi undang-undang, namun mereka masih sanggup mengambil risiko untuk melakukan jenayah tersebut. Dan yang keempat, hal ini juga telah bercanggah dengan konsep kedaulatan undang-undang yang menyatakan bahawa seorang rakyat sepatutnya terikat oleh undang-undang dan wajib mematuhinya. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, perbuatan seperti ini juga boleh dianggap sebagai penipuan dan tidak taat kepada raja dan negara kerana mereka tidak melakukan tanggungjawab mereka dengan jujur dan juga amanah. Okey, itu sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Kesan terhadap keluarga dan individu. Pertama, kesan rasuah terhadap individu. Gejala rasuah di kalangan kulit putih sudah banyak kali dikatakan, cuma mereka ini tidak didedahkan di stesen televisyen dan orang awam tentang kegiatan mereka untuk memboleh segala kekayaan. Golongan ini tidak menghiraukan orang sekeliling mereka dan lebih mementingkan diri sendiri. Apa yang lebih menyedihkan adalah di mana pada zaman sekarang dia mampu mengatasi segala-galanya. Dalam erti kata lain adalah cash is king. Golongan kulit putih ini tidak sedar akan implikasi atau kesan ke atas diri mereka. Kesan yang terpaksa mereka pikul sangatlah berat dan memandangkan mereka adalah golongan-golongan yang berpengaruh atau berjawatan. Antara kesan-kesan rasuah terhadap individu. Pertama, reputasi seseorang individu itu akan jatuh dan berkemungkinan besar akan hilang jawatan atau pekerjaan. Mereka tidak akan diberikan atau tawaran dari apa-apa jenis pekerjaan. Hal ini kerana mereka terlibat dengan rasuah. Kedua, akan dikenakan hukuman yang berat sehingga boleh dipenjara beserta bayaran jika disabitkan dengan kesalahan rasuah. Pihak bertanggungjawab atau SPRM yang menangani rasuah boleh menghukum mereka dengan mendenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang ketiga, seseorang itu akan hilang kepercayaan untuk menguruskan sesuatu pekerjaan. Mereka akan diberikan tugas yang tidak melibatkan keuntungan yang besar atau diberikan jawatan yang lebih rendah. Keempat ialah hilang keluarga dan akan mengakibatkan hidup seseorang individu itu akan tertekan kerana hilang punca pendapatan. Di laman web SPRM sendiri telah memperkenalkan suatu ruang di mana kita boleh mengetahui muka-muka yang terlibat dengan rasuah. Secara tidak langsung akan mendatangkan kesan yang buruk memandangkan muka kita jelas terpampang di ruang itu dan membuat seseorang itu lebih tertekan. Bukan sekadar kesan kepada individu itu sendiri, menerima dan memberi rasuah juga boleh memberi kesan kepada keluarga. Golongan kulit putih itu sanggup menerima atau memberi rasuah hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tidak sedar yang mereka meletakkan keluarga mereka dalam keadaan bahaya atau boleh menyebabkan keluarga mereka terkesan daripada perbuatan mereka ini. Seterusnya, keluarga adalah tempat untuk kita beramah mesra, berbual dan juga menunjukkan kasih sayang. Jika terlibat dengan rasuah, ia boleh memecah belahkan sesebuah keluarga dan meretakkan hubungan dengan keluarga antara satu sama lain. Antara kesan-kesan rasuah terhadap keluarga. Pertama, meruntuhkan keharmonian hidup berumah tangga oleh kerana sumber pendapatan yang tidak halal. Dalam konteks agama Islam, kita sering diingatkan untuk mencari rezeki yang halal dan juga diberitahu atau dilarang tentang akibat mencari rezeki dari sumber yang haram. Yang kedua, ahli keluarga akan mengalami kesukaran dari segi mental dan fizikal akibat daripada menerima rasuah. Di sini, proses untuk menyiasat tentang rasuah mengambil masa yang lama dan keluarga akan merasa tertekan dan sering dihubungi oleh pihak berkuasa untuk melancarkan proses penyiasatan. Yang ketiga, memalukan ahli keluarga dan anak-anak terpaksa hidup dalam kesukaran. Segala harta terpaksa dibekukan untuk disiasat dan ini boleh menyukarkan keluarga. Ahli keluarga akan dijadikan tepi hangat di kalangan jiran atau orang lain. Hal ini kerana memalukan
menyebabkan ahli keluarga dan mereka tidak boleh bergerak dengan bebas. Cadangan cara menangani isu rasuah dan jenayah kola putih. Statistik SPRM menunjukkan keseluruhan kes rasuah pada tahun 2020 ialah sebanyak 998 kes dan 93.6% dari kes tersebut melibatkan pekerja kola putih. Walaupun kes tersebut dalam keadaan menurun berbanding pada tahun 2019 iaitu sebanyak 1,135, tetapi menurut kadar indeks persepsi rasuah, Malaysia jatuh dari kedudukan 51 dunia pada 2019 ke kedudukan 57 dunia. Peranan agensi melakukan rombakan dalam organisasi termasuk agensi kerajaan. Menggunakan khidmat pihak lain yang berintegriti untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap ahli organisasi terbabit, termasuk pihak atasan juga. Mengambil tindakan yang lebih agresif tanpa mengira pangkat dan kedudukan dalam melakukan siasatan. Penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sedar betapa seriusnya masalah rasuah jika tidak dibendung. Keperluan untuk setiap agensi kerajaan membangun dan menggubal pelan anti-rasuah organisasi OACP masing-masing. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan supaya generasi akan datang sedar akan bahaya rasuah dan benci akan rasuah. Peranan masyarakat menghayati dan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan seharian. Melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat individu kaki tangan awam yang hidup serba mewah berbanding dengan pangkat yang disandang supaya pihak berkuasa dapat melakukan siasatan. Jangan takut untuk melaporkan perbuatan rasuah kerana pemberi maklumat dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Sentiasa jadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa supaya sebarang aktiviti jenayah terutama rasuah dapat dibendung. Peranan individu menghayati dan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan seharian. Memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membenteras gejala rasuah. Menjadi seorang pekerja yang berpendirian dan berintegriti dengan menolak rasuah demi menjaga nama baik organisasi atau institusi tempat kerja. Melaporkan kepada pihak berkuasa jika ditawarkan rasuah supaya individu pemberi rasuah dapat ditangkap dan dihadapkan ke muka pengadilan. Dengan ini, individu yang suka memberi rasuah akan merasa takut untuk memberi rasuah. Kesimpulannya, konklusinya, rasuah merupakan wabak sosial yang mestilah dibanteras hingga ke akar umbi. Semua pihak, tidak kira pangkat atau harta, seharusnya mengembleng tenaga dan berganding usaha untuk mengatasi gejala rasuah di negara kita. Jika setiap individu memainkan peranan dengan mengelakkan diri daripada mengambil rasuah, pasti masalah ini dapat ditangani dengan baik. Bab kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Maka tindakan saksama yang dikenakan terhadap pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat. Lantas, negara kita dapat terus maju dan muncul ke hadapan di pentas dunia. Punca-punca berlakunya jenayah kola putih dan rasuah dalam kalangan rakyat. Apa itu jenayah kola putih? Jenayah yang dilakukan oleh seseorang terhormat dan berstatus tinggi dalam pekerjaannya. Disebabkan jenayah ini dilakukan oleh mereka yang berstatus tinggi dalam pekerjaan,
Jenayah Kuala Putih bertindan dengan jenayah korporat kerana kesempatan untuk melakukan penipuan, rasuah, perdagangan orang dalam, pengelapan wang, jenayah komputer, pencurian identiti dan pemalsuan lebih mudah dibuat oleh pekerja Kuala Putih. Pekerjaan Kuala Putih didefinisikan sebagai mereka yang bekerja di dalam pejabat dan berada di dalam suasana yang selesa. Golongan ini juga boleh dikategorikan sebagai individu profesional yang makan gaji, mereka yang berpendidikan dan melakukan tugasan secara profesional, kerja-kerja pengurusan, kerja jualan dan tidak melibatkan sebarang kerja berat atau fizikal. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Elemen penting jenayah Kuala Putih melibatkan niat untuk melakukan perbuatan salah laku, melibatkan tindakan yang penuh dengan tipu muslihat, berunsur penipuan, melibatkan penyembunyian berterusan tentang sesuatu tindakan, tidak melibatkan penggunaan paksaan secara fizikal atau ancaman, berorientasikan matlamat peribadi dan keuntungan perniagaan. Punca berlakunya rasuah, tekanan pekerjaan yang melampau, peluang, gaji yang rendah, mempunyai sifat tamak dalam diri. Tekanan pekerjaan yang melampau. Tekanan pekerjaan yang merupakan tekanan disebabkan pekerjaan sama ada keadaan tempat kerja maupun keperluan pekerjaan itu sendiri. Hal ini demikian ketika berasa tertekan, manusia yang membuat keputusan berdasarkan emosi dan mereka lebih memberi perhatian kepada ganjaran yang diberikan di akhir hari berbanding risiko yang mungkin mereka hadapi. Lantas, mereka mengambil jalan mudah untuk menyiapkan pekerjaan mereka. Dari segi kewangan pula, terdapat pihak yang mempunyai masalah kewangan lalu menganggap bahawa jenayah ini ibarat modal atau pelaburan yang boleh memberikan impak positif kepada mereka dengan cara yang cepat. Hal ini berlaku kerana pada waktu tersebut mereka tidak memikirkan risiko jangka masa panjang akibat daripada perbuatan tersebut, disebabkan mereka berfikir untuk menyelamatkan kepentingan mereka terlebih dahulu. Dapat kita lihat bagaimana tekanan pekerjaan menyebabkan individu berani melakukan jenayah tidak bermoral ini. Mempunyai sifat tamak dalam diri. Ketamakan dalam golongan elit atau golongan berstatus tinggi. Hal ini kerana golongan tersebut sudah mempunyai semua keperluan merangkumi psikologi, keselamatan dan kasih sayang yang diperlukan seperti mana di dalam teori hierarki keperluan Maslow, dan untuk naik ke tahap seterusnya mereka sanggup melakukan apa sahaja. Teori hierarki keperluan Maslow menerangkan tentang keperluan hidup manusia yang mempunyai 5 tahap, di mana keperluan yang ada di bawah sekali merupakan keperluan psikologi seperti makanan dan minuman. Seterusnya ialah keselamatan yang termasuk perlindungan dan pakaian. Ini diikuti dengan kasih sayang iaitu persahabatan dan keluarga. Tahap hierarki tertinggi dalam teori ini ialah perhargaan diri dan hasrat diri. Dua keperluan ini merupakan pendorong golongan elit melakukan jenayah Kuala Putih kerana dapat memudahkan mereka untuk membina nama dan kredibiliti dalam kalangan mereka. Sesungguhnya ketamakan menjadi faktor jenayah ini berleluasa. Gaji yang rendah. Gaji merupakan faktor utama yang menyumbang ke arah wujudnya masalah rasuah. Gaji yang rendah telah menjadi satu galakan kepada petugas awam untuk melibatkan diri mereka dengan gejala rasuah.
Seringkali pekerja-pekerja awam yang beranggapan gaji yang disediakan oleh kerajaan di sektor-sektor awam tidak mencukupi. Apatah lagi apabila mereka membuat perbandingan dengan gaji yang disediakan oleh sektor swasta. Masalah gaji awam yang dianggap rendah merupakan anggapan tradisional yang masih dipegang hingga kini. Daripada kajian kuah, beliau menyatakan masalah rasuah di Indonesia bermula sejak zaman kolonial Belanda lagi. Punca rasuah pada ketika itu juga disebabkan oleh gaji yang rendah. Begitu juga dengan negara China, di mana rasuah bermula di sana disebabkan gaji pekerja awam yang rendah. Keadaan ini juga merupakan punca atau masalah kepada negara-negara lain yang sering berhadapan dengan isu ini. Oleh sebab itulah seringkali masalah rasuah majoritinya melibatkan pekerja-pekerja awam. Begitu juga dengan negara Malaysia yang mengaitkan rasuah dengan masalah gaji pekerja yang rendah. Beberapa kes rasuah yang melibatkan golongan elit boleh dijadikan contoh sama ada di peringkat perbicaraan mahkamah atau masih dalam siasatan BBR. Kes Tan Sri Eric Chia, Tan Sri Kasitah Gadam, Abdul Qudus Ahmad dan lain-lain. Ini membuktikan bahawa gaji bukanlah faktor utama berlakunya rasuah. Selain itu, jika gaji rendah dikatakan sebagai alasan berlakunya rasuah, mengapa tidak semua pekerja berjawatan rendah terlibat rasuah? Kenapa rasuah tidak melibatkan anggota tentera tetapi melibatkan anggota penguatkuasaan seperti polis, kastam, JMPJ dan sebagainya? Sedangkan gaji bagi semua personel tersebut adalah rendah. Justru itu, jenis profesional juga boleh menjurus kepada amalan tersebut dan menggambarkan profesional tersebut lebih terdedah dengan amalan rasuah atau tidak. Peluang menjadi penyumbang terhadap masalah rasuah apabila orang yang terlibat dengan masalah ini dikatakan mempunyai peluang ataupun kesempatan melakukan perkara tersebut. Untuk melakukan rasuah, keadaan yang bersesuaian adalah perlu. Sekiranya seseorang menuntut sesuatu yang dianggap penting daripada pihak kedua, maka pihak kedua yang mengetahui tuntutan tersebut adalah penting untuk orang yang meminta, maka ini telah memberi peluang terhadap pihak kedua untuk menerima sesuatu ganjaran daripada orang tersebut untuk memastikan pihak kedua memberi apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Peluang yang dianggap terbuka luas apabila kedua-dua pihak saling bekerjasama memenuhi kehendak masing-masing dengan mempertaruhkan amalan rasuah sebagai kaedah bagi menjayakan segala keinginan masing-masing. Selain itu, peluang juga boleh dikaitkan dengan pekerjaan yang terdedah di mana jenis profession itu boleh menyebabkan peluang terjadinya rasuah. Saya Muhammad Badri bin Zahawi daripada grup 5. Saya akan menerangkan tentang kesan terhadap masyarakat dan negara tentang aktiviti rasuah. Yang pertama, kesan terhadap masyarakat. Kesan terhadap masyarakat dapat saya senaraikan di sini adalah terdapat 6 kesan terhadap masyarakat. Yang pertama, taraf kemiskinan terhadap masyarakat akan berterusan. Yang kedua, melahirkan pegawai yang tidak amanah dan gagal dalam pelaksanaan dalam masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan ketidakadilan dalam masyarakat. Keempat, boleh menyebabkan rusuhan dalam masyarakat. Yang kelima, menggalakkan jenayah dan menjunjung penjenayah dalam masyarakat. Yang keenam, hilang amanah dalam suatu urusan. Contoh kesan di negara Malaysia. Kais pagi makan pagi. Kehidupan masyarakat di luar bandar masih daripada tahap kemiskinan walhal peruntukan dikeluarkan setiap tahun. Yang kedua, projek Gajah Putih. Isu projek terbengkalai ataupun projek Gajah Putih selalu menjadi isu membabitkan peruntukan yang banyak tetapi tiada hasil. Seterusnya, kelemahan kepimpinan punca rasuah. Kelemahan atau ketamakan setengah pemimpin atasan menjadi salah satu faktor rasuah berleluasa dan telah menjadikan pemimpin sekarang sangat tidak boleh dipercayai. Dan seterusnya adalah bekas kaki tangan immigration disyaki menjadi dalang utama.
Isu salas guna kuasa atau rasuah tidak asing bagi masyarakat sekarang jika membabitkan penguat kuasa di Malaysia. Dan seterusnya adalah gambar, iaitu gambar demonstrasi bersih. Bersih adalah salah satu demonstrasi rakyat terhadap pemimpin yang boleh mendatangkan kerusuhan jika demonstrasi seperti ini tidak dibendung dari sekarang. Dan seterusnya adalah kesan terhadap negara. Kesan terhadap negara, di sini saya dapat senaraikan terdapat 7 kesan. Yang pertama, ia akan menjadikan negara kita tidak selamat untuk dikunjungi. Yang kedua, menjejaskan imej dan kredibiliti negara. Ketiga, menjejaskan kualiti infrastruktur negara. Pembangunan yang tidak seimbang dan saksama. Seterusnya, menjadikan pentadbiran sesebuah negara lemah dan tidak stabil. Yang keenam, keyakinan berlaku luar terhadap negara berkurang. Yang ketujuh atau yang terakhir, ekonomi negara dan mata wang akan jatuh. Dan di sini saya dapat senaraikan contoh-contoh kesan yang terjadi pada negara kita. Yang pertama adalah pelabur kurang yakin dasar ekonomi pihis. Dan gambar yang kedua, pindah operasi punca 165 pekerja kilang Danadomik diberhentikan. Ekonomi negara terjejas kesan kepada pelabur yang kurang percaya kepada kepimpinan negara. Dan gambar yang seterusnya adalah gambar yang bertajuk pembangunan luar bandar dan bandar masih tidak seimbang. Pada masa sekarang masih banyak pembangunan luar bandar tidak seimbang dengan bandar, walaupun telah wujud lama progres pembangunan luar bandar yang akan menjadikan negara masih ke belakang. Dan ini juga menyebabkan pembinaan infrastruktur negara akan terjejas dan secara tidak langsung masyarakat luar bandar akan terus terpinggir. Dan seterusnya, kereta akbar yang bertajuk Bursa Malaysia jatuh di bawah 1,600 mata, yang di mana saya highlightkan di situ, mereka bimbang akan prestasi korporat Malaysia yang lemah, reformasi dasar yang berterusan selain isu peralihan kepimpinan negara. Katanya, antara kerataan surat khabar yang dilihat, sahan atau ekonomi negara telah jatuh disebabkan pelabur asing yang kurang kepercayaan terhadap kepimpinan negara. Dan seterusnya, kesan rasuah akan menimbulkan rusuhan. Isu ini juga boleh menyebabkan rusuhan serta boleh mengakibatkan negara kita akan menjadi negara yang tidak selamat secara tidak langsung, menutup ekonomi pelancongan negara. Itu saja daripada saya. Terima